Tuan Yang di-Pertua, soalan Setiawangsa nombor 4. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Setiawangsa di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa memastikan kesiapsiagaan menjadi hal utama di dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrim. DBKL telah mengambil 3 pendekatan untuk makluman Yang Berhormat serta ahli Dewan dalam memastikan isu banjir dan tanah runtuh di Kuala Lumpur dapat diatasi dengan berkesan, yakni tindakan serta-merta, tindakan jangka pendek dan juga tindakan jangka panjang. Secara ringkasnya, tindakan serta-merta bagi mengatasi masalah banjir yang akan dan bakal berlaku di sekitar wilayah Kuala Lumpur, pihak DBKL akan mengambil tindakan segera bagi membersihkan segala halangan dan saluran ke dalam longkang tepi jalan jika berlakunya banjir. Pengurusan trafik semasa berlakunya banjir akan terus dilakukan dan juga diselia selenggara dengan kolaborasi DBKL sendiri dengan bantuan PDRM, JPS, Bomber, JKM, APM dan lain-lain agensi. DBKL juga telah membuat pemantauan melalui CCTV yang dipasang di sekitar Kuala Lumpur melalui Kuala Lumpur Command and Control Center untuk memantau dan mengenal pasti lokasi-lokasi yang terlibat dengan banjir untuk menghantar bantuan awal. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sebanyak 4,000 unit CCTV telah dipasang di sekitar Kuala Lumpur dan sehingga Jun akan datang akan siap dipasang CCTV tambahan sebanyak 1,000 unit lagi. Sebahagian daripada CCTV ini adalah diletakkan di beberapa lokaliti dan hotspot kawasan-kawasan mudah banjir. Selain daripada itu, Yang Berhormat, pusat pemilihan sementara juga seperti biasa akan dibuka mengikut keperluan dan juga keadaan lokaliti banjir. Untuk tanah runtuh, Yang Berhormat, DBKL akan melaksanakan tindakan awalan melalui pembersihan sisa runtuhan bagi semua runtuhan, termasuk kawasan persendirian untuk kawasan keselamatan. Bagi kawasan persendirian, kerja pembaikan pasca pembersihan akan dilakukan oleh pemilik tanah sendiri. Memasang plastik kanvas dan menutup lancongan trafik, mengepung kawasan runtuhan dan membina aliran sungai itu adalah merupakan tindakan yang akan dijalankan oleh pihak DBKL. Sebagai pendekatan jangka masa pendek, DBKL melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk menaik taraf longkang monsun, longkang tepi jalan dan pembentung, dan menambah serta membesarkan saluran longkang di tepi jalan serta membina tembok banjir, flood wall di kawasan rendah di sepanjang kawasan sungai. Untuk makluman Yang Berhormat, penambahbaikan kepada aktiviti penyelenggaraan berkala aset tebatan banjir seperti gross pollutant trap. Sekarang kita buat 3 kali seminggu, kini kita telah naikkan kepada 5 ke 7 kali seminggu bergantung kepada lokasi. Trash screen kita sekarang kita buat 3 kali seminggu, juga kita tingkatkan kepada 5 ke 7 kali seminggu. Saya minta Tan Sri untuk sambung sedikit kerana ini adalah merupakan public interest dengan izin. Bagi memastikan, untuk makluman Yang Berhormat, sekali lagi saya ulang di Dewan Yang Mulia ini, bagi memastikan pembangunan yang terancang supaya bencana banjir dapat dielakkan, Wakil JPS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah pun dilantik sebagai ahli jawatankuasa tetap, ahli jawatankuasa pusat setempat yang telah pun bermula sejak awal tahun. DBKL telah menjadikan syarat kelulusan JPS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai syarat wajib dalam setiap kelulusan perintah pembangunan, development order dengan izin. DBKL juga menetapkan syarat perintah pembangunan ataupun development order kepada pemaju untuk mematuhi keperluan penyediaan infrastruktur yang lengkap, yang antaranya ialah TIA ataupun Traffic Impact Assessment dengan izin di bawah Jabatan Perancangan Infrastruktur DBKL, dan EIA Environment Impact Assessment dengan izin di bawah Jabatan Alam Sekitar sebagai syarat wajib. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan teman. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau di Setiawangsa tu 19 hari bulan Disember, yang mana banyak kawasan di Lembah Kelang dilanda banjir, tapi di kawasan Setiawangsa dia banyak tanah runtuh kerana ada banyak kawasan bukit di sana.
Jadi kita tidak mahu tunggu ada insiden yang meragut nyawa. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia mengambil alih sebahagian besar tanah-tanah yang telah dijual kepada pihak pemaju tetapi masih belum dibangunkan? Sekiranya didapati kawasan-kawasan itu perlu untuk mengelakkan insiden banjir ataupun tanah runtuh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya juga sefahaman dengan Yang Berhormat kerana kita nak mengelakkan sebarang kemalangan jiwa dan sebagainya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kita ada sekitar 3,500 cerun dan juga kawasan berbukit yang kita kenal pasti di sepanjang ataupun dalam kawasan jajaran wilayah Kuala Lumpur. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi kawasan di bawah DBKL, itu tanggungjawab DBKL. Kita akan lihat semula dan kita akan mengadakan beberapa pendekatan bagi mengurangkan risiko tanah runtuh di sekitar Kuala Lumpur. Masalah yang dihadapi oleh masalah DBKL adalah tanah milik persendirian yang mempunyai cerun dan sebagainya. Kan itu saya sebut tadi, bagi penyelenggaraan awal itu DBKL ambil. Untuk penyelenggaraan pasca keruntuhan itu dilakukan oleh pemilik tanah dan pemaju perumahan yang berkenaan. Soalan Yang Berhormat, kalau DBKL berhasrat untuk mengambil alih semula tanah-tanah yang telah diperuntukkan kepada kementerian dan juga pemilik individu, setakat ini tidak ada Yang Berhormat. Cumanya tanah di bawah pemantauan kementerian dan agensi yang berkaitan itu akan diminta untuk meneruskan pemantauan bagi tanah dan juga cerun yang berkaitan. Soalan Terima kasih Yang tambahan. Berhormat.